Kenapa saya nak ungkit benda ni kan? Rosmah, Najib, UMNO. Ini baru kes UMNO, baru kes Rosmah, baru kes Najib. Kita ada kes Zahid Hamidi, kita ada kes Bung Mohtah, kita ada kes Isa Samad, kita ada kes Nazri Aziz, kita ada kes Aziz Baling, kita ada kes apa nama dia, Sarega tu, Irwan Sarega. Kita ada kes mereka-mereka ini yang semuanya berada di dalam UMNO dan merupakan pimpinan UMNO. Anwar Musa. And even sekarang ini tak ada kes yang tak didakwa lagi lah. Hishamuddin je lah. Kan? Hishamuddin je tak ada lagi. Ada kes-kes mereka. Kenapa PAS yang kononnya memperjuangkan Islam dan integriti itu berada bersama dengan UMNO? Kenapa mereka sanggup bersekongkol dengan UMNO? Hari itu Taqiyuddin mengatakan dalam tulisan dia, dia kata maka tidak bermoral sebab Lim Guan Eng pergi attack dia. Kenapa Taqiyuddin tak dikuarantin, sanggup memperjudikan kluster, membawa kluster luar dan sebagainya. Lepas tu Taqiyuddin kata, dia nak bercakap tentang aku sedangkan dia sendiri tidak bermoral, didakwa dengan kes-kes yang berterowong dan sebagainya, sedangkan tak ada bukti pun dia menerima wang walau 1 sen pun. Namun begitu yang menariknya, kalau dia mengatakan bahawa sebab itu maka Lim Guan Eng tidak bermoral, disebabkan itu maka Lim Guan Eng patut dituduh dan sebagainya, maka sebab itu Lim Guan Eng patut ditolak, maka kenapa kamu menerima Najib? Kenapa kamu menerima Zahid Hamidi? Najib dah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Rosmah bini dia sekarang ini dalam trial, dah didedahkan beratus juta diterima. Zahid Hamidi masih dalam trial. Kalau Lim Guan Eng itu kamu tolak dan kamu kata bahawa dia tidak bermoral, maka dalam masa sama kamu mengatakan bahawa Zahid Hamidi, Najib itu bukan setakat tidak bermoral, maka lebih 10-100 kali ganda tidak bermoral berbanding dengan apa orang kata Lim Guan Eng. Sebab Lim Guan Eng belum lagi bicara, belum lagi dia dapati bersalah. Okeylah, Rosmah tak ada dapati bersalah lagi, tak apa. Zahid tak ada dapati bersalah tadi, tak apa. Tetapi kalau kamu logiknya kamu guna alasan yang sama terhadap Lim Guan Eng, maka bermaksud kamu juga menuduh UMNO itu, pimpinan UMNO itu tidak bermoral. PAS sekarang ini declare perang kepada UMNO. Adakah PAS sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak bermoral? Adakah PAS juga sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak mempunyai telur kata untuk nak membela nasib rakyat? Adakah PAS sekarang ini bersekongkol dengan penyamun, penyangak, perompak? Jadi bak kata orang PAS sendiri dululah, kalau kita ada sekawah daging yang halal, tiba-tiba kita letak seketul daging babi ke dalam itu, maka haramlah seluruh sekawah daging daging yang halal besar itu tadi. Jadi kalau kita dah guna analogi PAS, kita balikkan, campakkan sendiri ke muka PAS, kita boleh kata sekarang ini bukan kita kata ada seketul babi, kita ada berketul-ketul babi yang kamu campakkan ke dalam kuah ke dalam kuah daging kamu sendiri yang halal itu, maka kita boleh katakan bukan haram, seharam-haramnya kamu berada di dalam parti komponen yang kamu bela sekarang ini. So fatwa ni macam mana, PAS? Kalau kamu boleh keluar kata-kata demikian, saya tak keluar fatwa. Saya hanya menggunakan hukum yang kamu sendiri bawa. Saya hanya menggunakan, dia dipanggil perkara syubhah. Saya pun tahu hadis Imam Nawawi, hadis 40 berkenaan dengan syubhah. Al-haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubhah. Saya pun tahu hadis tersebut, haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas, halal itu jelas. Di antara itu perkara syubhah. Syubhahnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kamu mengambil UMNO, pimpinan UMNO yang sekarang ini, Najib sudah didapati bersalah, Zahid dalam trial, Rosmah dalam trial, Isa Samad, semua ini dalam trial, menyonglap duit rakyat, merompak duit rakyat, merampas duit rakyat, maka kamu campurkan dalam kamu punya urusan, maka bukankah itu kita panggil sebagai syubhah? Saya nak tengok fatwa Haji Hadis, fatwa Takiri, Ustaz Takiri, fatwa Tuan Ibrahim, Tuan Man. Apa kamu nak kata kalau bukan itu yang dipanggil sebagai syubhah? Tidak syubhah ke perkara tersebut? Adakah syubhah itu boleh kita halalkan dengan kita kata, kita nak membela orang Islam, orang Melayu? Itu kita boleh ke? Maksudnya sebelum ini kamu tak membela orang Islam, orang Melayu ke bila kamu tak bersama dengan UMNO? Jadi kita kata sekarang ini, tak payahlah yang pimpinan itu kita tak payah. Kita nak tengok orang bawah-bawah ni. Dan ustaz-ustaz kecil ni yang konon-kononnya masih lagi nak berpegang pada Islam sebab berpegang dengan PAS ni. Kita nak tengok conscious iman kamu kat mana. Tanya diri kamu, adakah itu bukan syubhah? Bersekongkol dengan China, bersama dengan China, dengan India, itu bukan haram.
Kerana dia belum melakukan apa-apa kesalahan lagi. Kalau dia buat kesalahan, itu lain cerita. Bersekongkol dengan orang yang memang jelas telah membuat kesalahan. Jelas merompak duit harta rakyat. Ini Rosmah dia cakap. Rizal Mansor, 9 tahun kerja dengan Rosmah. 100,000 setiap bulan. Apa gaji Rosmah yang dia boleh bayar 100,000 kepada Rizal Mansor ni? Apa status Rosmah sehingga boleh dibayar oleh Jepak Holding 6.5 juta untuk rasuah? Ini baru duit, itu kira duit buka mulut lah orang kata, 6.5 juta tu. Selebihnya ada lain selebihnya beratus juta. Akhirnya orang Sarawak tak ada solar, tak dapat pun solar, tak dapat pun apa orang kata minyak yang sepatutnya untuk kampung-kampung, untuk sekolah-sekolah di pedalaman tu. Kerana apa? Orang-orang seperti ini yang merosakkan negara, yang merosakkan orang Sarawak, dan akhirnya siapa yang bersekongkol dengan orang? Siapa ni? Kan? Saidi abang apa nama? Siapa nama dia? Saidi abang Samsudin ni siapa? Orang PBB. PBB itu siapa? Parti Taib Mahmud Ketua Menteri dah, TYT dah, tak kisah dia. Parti Abang Jo. Parti GPS. Jadi kalau kita kata, oh GPS ni tidak bersama dengan Barisan Nasional, ni bukti dia. Tak bersama dengan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Duit tu tak ada mata. Yang penting siapa bayar. Dia depan kita, dia cerita, oh Melaya, anti Melaya, Melaya ni tak guna, Melaya tu tak guna. Sama dekat Sabah pun sama. Cerita anti Melaya, tapi bila dah sampai duit, tak ada anti Melaya. Bila dah sampai duit, duit aku dengan duit kau sama je, nilai dia. Yang penting ada dia punya, aku dapat duit, kau dapat duit. Rakyat menderita. Sekolah tak ada solar, tak ada duit, tak ada minyak. Solar ada genset, tak ada minyak. Ada lampu, tak ada solar, tak ada elektrik. Ni tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya tahun 1976, bukan tahun 1963, bukan tahun 1957. 2020 kita masih lagi berbicara tentang sekolah tak ada elektrik. Sekolah tak ada air. Kampung tak ada air, kampung tak ada elektrik. Kita tak malu ke? Dalam keadaan tersebut masih ada orang cakap kat saya, oh sekarang ni kita dah maju. Maju apa? Tapi apa yang orang cakap dengan saya, oh sekarang ini saya sebut kepala bana, ini tanah Melayu. Saya kata memang betul. Saya tak akan tarik kata saya. Ini bukan tanah Melayu. Malaysia bukan tanah Melayu. Saya dah cakap. Yang tu panjang lah. Siapa yang tengok saya punya viral video tu, saya pertahankan apa yang saya cakap. Saya pertahankan apa yang saya cakap. Cakaplah tentang Melayu sekalipun, tetapi Melayu yang korup macam ni macam mana? Melayu yang korup macam ni lah menjahanamkan Melayu. Kau katalah, oh Melayu, tapi Melayu ni lah yang menjahanamkan Melayu. Melayu ni lah menjahanamkan Malaysia. Masa itu nak cakap pasal Melayu, saya ni tak mencarut je tuan-tuan dan puan, sebab mak bapak saya tak ajar saya mencarut. Nak bagi tahu, ni ke Melayu dia? Nak mempertahankan Melayu macam ni ke? Ni ke Melayu yang nak dipertahankan tu? Ini ke Melayu yang kononnya memperjuangkan Islam dan agama? Ni seorang lagi gitu, pergi luar negara tak kuarantin. Dengan bangganya tak kuarantin. Pergi parlimen pula tu. Tiba-tiba kluster parlimen kau nak cakap apa? Sebab apa? Dia rasa dia dah berkuasa. Dia rasa dia dah gah, dah hebat. Kopiah di kepala tu, tak payah. Itu semua palsu, penipuan. Title ustaz tu palsu, penipuan. Bukan title ustaz, bukan pakaian menentukan peribadi. Amalan. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Ustaz lagi tahu kalau nak bahas ayat. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Dia tak kata bukannya terbalnya serban kita. Bukannya title ustaz tu kat depan tu. Tak. Ahsanu amala. Amalan kamu di depan kejujuran. Di depan keadilan. Apa amalan kamu di depan keadilan? Bila dipresent di antara dua perkara, adil tak kamu? Patutnya kamu kuarantin tak kamu? Kamu pergi keluar negara dalam keadaan negara tu tutup. Kenapa? Atas dasar apa? Oh, kononnya membawa 82 bilion projek. Saya tahu projek tu. Saya tahu siapa punya projek tu. Tak kiri, saya tahu. Saya tak nak sebut lah siapa. Saya tahu projek tu projek apa, saya tahu siapa, saya tahu deal, saya tahu detail dia.
Dan saya boleh kata bahawa itu bukan projek takhiri. Saya kata, itu bukan projek takhiri. Takhiri datang nak sailang projek tu. Hari ni kita cerita panas sikit. Projek apa tu? Jom kita pergi minum, kita cerita. Tak adalah, saya tak boleh cerita. Saya telah diamanahkan oleh owner projek tu supaya tidak boleh menceritakan projek tu projek apa. Jadi saya orang yang berpegang kepada amanah. Saya takkan ceritakan kepada orang yang tak sepatutnya lah. Kan? Menarik kan? Inilah dia. Pejuang Islam. Islam kononnya. Wah. Islam. Islam apa? Islam ke? Kalau Rasulullah kata apa tau? Tidak beriman seorang daripada kamu kalau sekiranya jiran kamu itu lapar sedangkan dia cium makanan kita. Maksudnya kita masak, jiran kita cium makanan, dia lapar sebab dia tak ada makanan. Sepatutnya kita kena bantu jiran kita. Itu hadis tentang jiran. Maksud dia apa? Kena jaga jiran. Maksud dia apa? Kalau engkau pemimpin, kena jaga rakyat. Apa jadi dengan air Kelantan? Apa jadi dengan air Terengganu? Terengganu air dia okey. Kelantan. Kerajaan Islam, Terengganu UMNO. Apa jadi kerajaan Islam berpuluh tahun dekat situ? Kenapa? Tak selesai masalah air. Oh, tak ada duit. Sekarang ni kamu kerajaan. Selesaikan. Menteri alam sekitar itu orang PAS. Selangor hari itu tak ada air 4 hari. Disalahkan kerajaan negeri Selangor. Menteri alam sekitar tu orang PAS. Kenapa boleh tercemar? Di mana kamu? Yes, PBT itu di bawah kerajaan negeri. Pencemaran itu di bawah kerajaan pusat.